Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM menahan 3 individu dalam serbuan untuk mengekang penyalahgunaan media sosial. Sarawak telah menerima lebih 800 aduan berkaitan penyalahgunaan media sosial dalam kalangan belia antara Januari hingga Julai 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya percaya bahawa perkataan media sosial tidak lagi asing dalam masyarakat dunia pada hari ini. Seperti berita yang dipaparkan sebentar tadi, cuba anda fikirkan apa yang menjadi punca masalah ini dan kesan dalam kehidupan manusia, lebih-lebih lagi insan yang bernama Muslim. Topik yang akan kita bincang dan kupaskan iaitu bahaya media sosial jika tidak disulami dengan adab bersama saya, Najihah Hasanah binti Muhammad Noor dari PPISMP BM1 2024-2029. Media sosial seiring dengan perubahan masa, perkembangan teknologi maklumat juga mengalami satu perubahan yang sangat ketara. Media sosial juga boleh dikategorikan sebagai media baharu iaitu merujuk kepada media interaktif atau multimedia serta tidak menghadapi apa jua sekatan ke atas transmisi yang melampaui jarak dan masa. Menurut Masyidah 2022, media baharu adalah istilah yang digunakan merangkumi digital, Twitter atau jaringan teknologi, informasi dan komunikasi abad ke-20. Kewujudan media baharu merupakan salah satu gerbang revolusi media yang menggabungkan pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Blogspot dan TikTok. Kajian Muhammad Sobi 2016 mendapati bahawa golongan belia ialah kelompok utama pengguna media sosial di Malaysia. Hal ini turut dibuktikan melalui Data Reporter Digital Global Insight 2023 yang menunjukkan bahawa pengguna media sosial paling ramai ialah individu berumur dari 18 hingga 44 tahun. Kita tidak boleh nafikan bahawa media sosial sememangnya mempunyai banyak manfaatnya, tetapi keburukannya juga tidak kurang. Hebe. Namun begitu, masyarakat pada hari ini kurang mempraktikkan adab dalam kehidupan seharian dan menyebabkan gejala-gejala negatif semakin berleluasa. Tanpa membuang masa lagi, saya akan merungkaikan topik ini kepada 2 keburukan media sosial ketika melayarinya tanpa adab yang merangkumi faktor, kesan dan fatwa daripada Mufti Wilayah Persekutuan. Mari kita terus kepada topik perbincangan kita. Mengapakah media sosial sering dikatakan media yang paling mudah melakukan ataupun terjebak kepada maksiat? Pertama, media sosial platform penyebaran fitnah secara berleluasa. Dewasa ini, fitnah di media sosial merupakan wabak yang semakin lama semakin membarah dalam kalangan masyarakat kita. Mengikut portal rasmi Polis Diraja Malaysia pada 27 Februari 2024, kes-kes melibatkan berita tidak benar, berbaur hasutan serta penghinaan terhadap agama, institusi diraja dan kaum meningkat dalam tempoh 2 tahun ini. Sebanyak 1,396 kertas siasatan dibuka melibatkan berita tidak benar serta mempunyai elemen hasutan di media sosial pada tahun 2022 dan tahun 2023. Pelbagai faktor yang mendorong berlakunya fitnah termasuklah sifat tamak, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kesannya, individu yang terkena fitnah ini akan mengalami gangguan mental dan emosi. Dan lebih teruk lagi, memberi kesan trauma yang menghantui diri seumur hidup. Perkataan fitnah disebut pada 34 tempat dan digunakan untuk erti atau makna yang berbeza. Mufti Wilayah Persekutuan mengambil berat akan masalah ini dan menegaskan supaya orang ramai tabayun terlebih dahulu ketika menerima atau menyampaikan berita. Iman Al-Shawkani berkata, yang dimaksudkan dengan tabayun ialah memeriksa dengan teliti dan yang dimaksud dengan tasabbut
yakni memastikan ialah berhati-hati dan tidak tergesa-gesa melihat dengan keilmuan yang dalam terhadap sebuah peristiwa dan khabar yang datang sampai menjadi jelas dan terang baginya. Oleh itu, umat Islam dinasihatkan meneliti dan mencari bukti yang berkaitan dengan isu mengenai sesuatu tuduhan atau hal yang menyangkut paut tentang identiti seseorang. Adab atau sikap yang terkait dengan tabayun ini ditekankan agar kita tidak terjerumus dengan kancah fitnah, termasuk juga mengelakkan daripada mendengar atau membaca berita yang membahas keaiban dan membahayakan pemikiran. Demikianlah akhlak dan prinsip Al-Quran untuk sentiasa bersangka baik dan tidak gopoh dalam membuat kesimpulan akan sesuatu perkhabaran. Kedua, isu penyebaran video lucah dan zina. Kemajuan teknologi yang mampu mengakses internet dengan mudah di hujung jari dan aplikasi dan platform media sosial yang membenarkan perkongsian kandungan dengan cepat menjadi punca penyebaran video lucah semakin tidak terkawal. Menurut kajian yang dijalankan oleh pensyarah di Jabatan Perubatan Keluarga Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Prof. Madya Dr. Nur Azimah Muhammad mendapati 75% remaja Malaysia pernah menonton video atau melihat gambar pornografi. Kesannya, penggunaan video lucah yang berlebihan boleh menyebabkan ketagihan yang boleh mengganggu kehidupan seharian dan tanggungjawab sosial. Hal ini menjadi lebih parah apabila individu tersebut tidak dapat mengakses kandungan video, menyebabkan seseorang itu mempunyai keinginan untuk melakukan dan terjerumus kepada zina. Daripada Abu Hurairah, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menetapkan bahagian zina untuk setiap anak Adam. Dia akan mendapatkannya dan tidak boleh dihindari. Maka zina mata dengan melihat, zina lidah dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan merasakan syahwat, sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Daripada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan fatwa daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, turut menekankan perbuatan menjalinkan hubungan seks melalui panggilan video dan audio, rakaman suara dan video antara dua individu adalah diharamkan di dalam Islam dan wajib ditinggalkan. Oleh itu, kita perlulah sentiasa berhati-hati apabila menggunakan media sosial agar tidak termasuk dan terjerumus ke dalam kancah kemaksiatan dan mengelakkan diri daripada memasuki halaman internet yang tidak bermoral. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 17 yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni membawa kepada kerosakan. Islam telah menjelaskan secara terperinci dalam aspek pendidikan seksual terhadap anak-anak. Antaranya ialah adab berpakaian, adab menutup aurat dan juga adab menjaga pandangan mata daripada melihat perkara mungkar. Akhirul kalam, kewujudan media sosial dalam masyarakat kini secara sedar maupun tidak sedar mempunyai impak dan pengaruhnya tersendiri. Impak positif dan negatif yang wujud daripadanya bergantung kepada kebijaksanaan pengguna itu sendiri dalam mengendalikannya. Di samping itu, masyarakat haruslah mengamalkan adab-adab ketika melayari internet untuk mengelakkan perkara-perkara negatif berlaku. Langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan, masyarakat dan syarikat-syarikat telco serta pelopor media sosial serba sedikit dapat memastikan pengawasan dan kawalan terhadap penggunaan media sosial dilaksanakan. Marilah kita bersama-sama menjadikan media sosial sebagai ruang yang membina, menginspirasi dan menyebarkan kebaikan. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.